siapakah kamu ini? Ampun tuanku, Patik bernama Telani. Tak pernah beta melihat kamu selama ini. Ampun tuanku, pacar Telani ini ialah anak saudara Patik yang baru datang dari Bentar. Anak saudara Mak Inang. Sungguh pandai dia menari. Tak sadar terhibur beta tadi. Apa nama tarianmu ini? Ampun tuanku, Patik sendiri tiada tahu namanya. Hanya Patik sebut tarian Bintan. Bolehkah beta beri nama tarianmu ini Bintan Telani? Molek tuanku. Izinkan Patik mohon diri. Silakan. Telani? Tuanku. Tak apalah. Banyak bunga-bunga istana, Pak? Sultannya nyari gembira nampaknya. Ada bunga baru nampaknya. Maafkan Amba. Jalan tak tengok orang. Ampun tuanku. Dari mana kamu semua ini? Patik semua baru saja selesai menjalankan dan semah lancang kuning tuanku. Oh, iya. Ampun tuanku. Semah Patik telah laksanakan. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan pergi dan balik. Ampun tuan. Hanya menunggu titah tuanku untuk belayar ke Martapura. Memandang bendahara, tuanku. Ya, sungguh pandai memandang memilihnya. Memanda, tuanku. Beta telah mengambil keputusan. Perkara meminang Putri Nilawati, anak Raja Martapura itu. Pada pikiran beta, molek dibatalkan. Ampun tuanku. Tapi itulah keputusan beta, Memanda. Panglima Yahya, Panglima Ali. Tuanku. Pergi kamu ke rumah Mak Inang. Bawa persalinan itu. Katakan hadiah dari beta kepada Telani. Menyunjung titah tuanku. Pawang, Tuanku. kamu juga boleh pulang. Mohon Patik tuan. Ampun tuanku. Alangkah kecewanya hati hamba rakyat kelak bila mereka hendak menyunjung duli tuanku bersama dengan permaisuri baru, Putri Nilawati, anak Sultan Martapura itu, tuanku. Memandang bendahara, masanya akan tiba. Walaupun tidak dengan anak Raja Martapura itu, mereka tetap akan dapat kesempatan menjunjung duli beta bersama-sama dengan permaisuri baru. Laba. Tuanku. Sungguh tua rumah mainan. Bak tempat bidadari turun menjelma. Terima kasih. Saya perkenalkan diri saya, Panglima Ali. Dan yang pendiam tu, Datuk Alang Yahya. Tapi saya lah Panglima yang kanan. Sudah berapa lama Cik Telani datang di Siak ini? Baru juga Datuk, tak sampai sepurnama. Oh. Mainang, nampaknya kerja telah terlaksana. Biarlah kami berundur bermohon diri dulu. Cepat benar nak balik. Tak tunggu minum air. Terima kasihlah Mainang. Lain kali sajalah. Ya. Tak minum, kepunan pula. Air sejuk pun jadi dah. Ambilkan Telani. Budak Telani ni yatim piatu tu. Dia datang ke sini nak menumpangkan diri di rantau orang.
kasih. Sedap sungguh air sejuk di rumah ini. Macam-macam Datuk ni. Air pun dah diminum. Kalau begitu minta dirilah Mak Inang. Baik, Tok. Saya pun gitu, Inang. Baik. Pelan minta. Pendekar juga adik kau ni. Adik putra saya ni memang pula tim jasi tak ya? Ya ke? Alang-alang orang. Susah nak mendapatinya. Kau kemana dulu? Tak apa, Ali. Aku pada kerja. Baik. Abah Yahya, tinggallah ke rumah dulu. Minum-minum air. Tak apalah, Teratai. Aku pun ada kerja. Besok kita jumpa ya? Ya man, aku macam mana kau boleh jatuh begitu lah. Nampaknya sehari suntuk kau temenung saja. Macam orang menanggung beban yang berat. Memang berat beban yang saya tanggung, Makcik. Beban apa, Telani? Katakanlah padaku. Saya rasa sebagai satu beban. Sebelum saya dapat berjumpa orang yang telah berbudi menolong menyelamatkan saya. Oh, Datuk Alang Yahya yang kau maksudkan. Tadi aku jumpa dia. Dia menanyakan kabar kau. Benarkah, Makcik? Lagi apa katanya? Itu saja yang dia tanyakan. Aku ajak dia kemari. Tapi dia hanya tersenyum saja. Alangkah baiknya kalau dia sudi kemari. Dapat saya mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya yang baik itu. Itu yang kau susahkan. Nantilah, kalau aku berjumpa dengannya, akan kukatakan. Mainang? Oh, Mainang. Siapa? Saya. Datuk. Jemputlah duduk. Terima kasih. Mak Inang ada? Dia ke istana, Datuk. Kalau gitu, tak apalah. Tadi dia memesan saya kemari. Jadi, kalau dia tak ada di rumah, biarlah saya minta diri dulu.
Terima kasih. Datuk. Maafkan hamba. Tak mengapa. Terima kasih. Datuk. Ya. Sebenarnya hamba lah yang berhajat hendak berkata sepatah dua. Silakan. Hajat apakah yang selama ini diperam? Datuk. Ya. Hamba mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih atas jasa dan budi baik Datuk yang telah menyelamatkan hamba dari kemalangan di air. Lupakan itu semua, Cik Telani. Jasa saya tak seberapa. Itu hanya merupakan sebagai kewajiban. Sungguh pun kewajiban, tapi jasa dan budi Datuk telah pun tumbuh tegap, berakar berumbi di seluruh ingatan. Rasa-rasanya ingin memperhamba diri seumur hidup. Riak air nampaknya ada. Entah berikan, entah tidak. Takkan ada riak tak ada ikannya. Lagipun belum dicoba memancing, manakan tahu ada ikan tidaknya. Kail sebentuk umpan seekor. Bimbang hati menugah ikan di air. Takut pula umpan tak disentuh. Ikan ini jinak di kolam yang tenang, yang hanya memakan seekor umpan. Kalau umpan telah termakan, 1000 tahun menjadi kenangan. Kiasan kata berarti sudah, bukan bertepuk tangan sebelah. Tetapi betulkah begitu? Atau hanya hiasan kata? Putus layang di lambung uang, putus jatuh di seberang payah. Hamba tak pandai berkata gurau. Kalau tak percaya, apakan daya? Dinda bermedah bersopan santun, menaloki anggota seluruh sukma. Kata umpama titisan embun, menyegarkan tanaman seluruh buana. Terima kasih, Datuk. Jangan dipanggil saya Datuk. Bolehkah begitu? Abang lebih mesra, bukan? Ya, Abang Yaya. Tadi, sebelum Abang datang, rasanya tak sabar menunggu. Tak sabar, Bang. Bak burung menggelepar dalam sangkar. Ya, Kak. Sebarang perkara mestilah nak sabar. Telani bukan dia menolak peminangan Datuk. Dia hanya meminta tempoh, bukan? Tempoh punya tempoh. Nanti masuk angin. Bagaimana kalau saya hantar Tok Pawang bertanya lagi hari ini? Kalau hamba lagi yang pergi bertanya, jawapannya kelak serupa juga. Pada pendapat hamba, mulai Datuk sendiri pergi, tentu lebih terang dan nyata. Bukan Datuk tak biasa dengan Mak Inang. Berisi
berisi inti, berisi inti. Santapan putri muda remaja, buat ketupat berisi inti, berisi inti. Santapan putri muda remaja, sudahlah dapat hajat di hati kekasih saya. Seumur hidup hendak bersama. Sudahlah dapat hajat di hati kekasih saya. Seumur hidup hendak bersama. Hancur daging tulang berkecai. Benarkah bagai dikata? Atau hanya susunan kata? Susunan kata yang terbit dari lipatan hati yang bersih, sebagai membayangkan cermin hati yang sejati. Abang balik dulu ya. Baiklah. Hen. Menyiram bunga, Cik Trani. Boleh saya tolong? Tak mengapa, Datuk. Hamba tak memerlukan pertolongan. Janganlah begitu. Saya datang membawa hajat. Hajat apa, Datuk? Hajat lama yang saya hantar Tok Pawang membawa adat. Kalau tak salah, jawapan telah pun hamba beri. Jawapan itu kurang jelas, Trani. Oh, Datuk hendak lebih jelas lagi. Jangan marah ya, Datuk. Kalau hamba katakan, hamba minta maaf kerana tak dapat memenuhinya. Mengapa begitu pula? Itu soal hamba, Datuk. Oh, kerana Alang Yahya baru datang dari sini, menjadikan hati Trani berubah dengan serta-merta ya? Pertimbangan ada di hati hamba sendiri, Datuk. Takkanlah orang lain dapat memaksa dan mempengaruhinya. Saya juga bukan nak memaksa. Saya terkasar tadi. Maafkanlah saya, ya Trani. Tapi berilah saya harapan. Kalau nak gubah, ya
Lautan madu ya sayang, pantainya segar, pantainya segar, haus tidak dapat diminum. Tak dapat diminum. Tidak dapat diminum. Pelani? Bagus. Beta berasa sebagai berada dalam surga tadi. Oh iya, maafkan Beta Telani. Sungguh merdu suaramu, Telani. Bukankah begitu, Datuk? Memang benar, Tuanku. Suara Telani sungguh merdu. Tadi sangka suara dari kayangan tadi. Ya, semenjak Telani berada di sini, terhibur hati Beta. Beta sungguh terutang budi kepada Telani. Ampun, Tuanku. Patih yang berhutang budi karena dapat bernaung di negeri Siak ini dengan penuh keadilan. Oh, itu tidak mengapa. Sebenarnya, Beta sudah lama berhajat. Memena merasa nak memberi canda mata sebagai penghargaan dari Beta kepada Telani. Terimalah ini. Junjung kurnia, Tuanku. Orang yang cantik bertambah jelita lah kena perhiasan diraja. Ampun, Tuanku. Kiranya tiada apa-apa lagi. Patih mohon diri. Ya, silakan Telani. Tapi kalau ada apa-apa kesusahan, datanglah kemari. Ya, Telani. Patih bermohon, Tuanku. Mohon Patih, Tuanku. Silakan, Mak Inang. Patih juga, Tuanku. Cik Telani, Cik Telani, Cik Telani. Cik Telani betul-betul mendapat kurnia kalung emas ini. Datuk, kalau hendak berumah, biarlah dindingnya papan. Kalau hendak dihormat, biarlah bersopan. Jangan begitu kasar, Telani. Jangan marah. Dia marah sayang, Mak Inang. Tak ngapa biarkan. Lain benar perangai Datuk ini kalau dibandingkan dengan Datuk Alang Yahya. Yahya juga yang disebut-sebut. Aku mesti cari jalan menceraikan Telani dengan Yahya. Ha? Oh, Abang Yahya. Abang mau mana? Entahlah, ke istana agaknya. Hai, maka ulam ni hari? Hai, beginilah bang. Sudah puas berulam jantung, berulam pucuk gadis pula. Kau ni ada saja teratai. Abang Yahya ni sombonglah sekarang. Tak pernah datang ke rumah lagi. Abang banyak kerja lah teratai. Yahya! Hoi! Kau dari mana? Aku dari istana tadi. Iya ke? Mari sekejap. Kau rugi betul tak ke istana tadi? Ada apa? Bukan main lagi Telani menari di sana. Iya ke? Ya. Sultan
semakin tarik hati dengan Telani. Habis saja Telani menari dan menyanyi, Sultan hadiahkan kalung emas. Dan Baginda sendiri mengalungkan keria Telani. Nampaklah macam benar laku Sultan. Lain macam nampaknya ni. Kenapa? Kenapa pula? Memang, ini bukan Sultan. Apakah arti perkataan abang ni? Tanyalah kepada kalung yang ada di leher kau tu. Kalung ini kurnia Sultan, bang. Kerana saya menari dan menghiburkan Baginda. Salahkah saya memakainya? Memang dasar burung nuri. Di mana buah lepas, di situ dia hinggap. Memang, di mana ada kemewahan, di situ dia terpikat. Sampai begitu sekali abang menuduh. Memang, penari selalu dipandang hina. Memang, kerana kelakuan mereka yang rendah dan hina, suka menabur kasih di sepanjang jalan. Bukannya semua begitu, bang. Penari juga manusia yang mempunyai fikiran dan perasaan. Harta benda dan barang yang berharga bukanlah tukaran kasih yang pernah ku perkata. Sekali kasih tetap bertahta dalam lubuk jiwaku. Jangan hendak berselindung di balik air mata. Aku benci. Aku juga yang tak sadar diri. Memikat burung permainan raja. Paras yang jelita begini memang layak di samping raja. Aku apa? Hanya panglima biasa. Sampai hati, bang. Kasihku telah subur di segenap liku jantung hatiku. Rasanya tiada tempat lagi untuk orang lain. Hanya untukmu, bang. Tapi apakah daya? Madu ku beri, masih abang merasai pahit. Kata-katamu sungguh indah, tetapi palsu. Kalau aku pergi, 10 yang akan datang menemui hatimu. Aku sungguh menyesal mencurahkan kasih padamu. Penyaya, penyaya. Rani, kenapa kau? Kenapa kau, nak? Sakit? Pakcik, saya nak balik ke Bentan. Wah, sungguh beruntung Cik Telani dapat belayar dengan lancang kuning. Dan saya pula jadi ketuanya. Ya. Aku nak belayar ke Bentan besok mengantar Telani dan Mak Ina. Apa kau tak mengucapkan selamat jalan kepada Telani? Telani,
tiada bermaya, alam nan indah tiada artinya. Kasih yang suci putus terhalang. Wahai awan bergulung putih, bawalah pesan penyambung kasih. Angin bayung bertiup lalu, sampaikanlah rintihan kalbu. Angin bayung bertiup lalu, sampaikanlah rintihan kalbu. Telani. Telani nak balik ke Bentan ya? Telani. Tak sudi kau menjawab pertanyaanku. Jawablah. Walau dengan sepatah kata. Apa hendak dikata? Karena kata telah putus. Biarlah saya berundur membawa diri dengan segala kesan kenangan indah. Karena aku harap hidup menjejak pantai, rupanya karam di tengah lautan. Telani. Aku datang untuk menyusun jari meminta maaf. Maafkanlah aku. Aku telah telanjur kata, telanjur bahasa, Terlanjur berjasa, budi dikenal. Terlanjur kata, hati berkesan. Sudah, lupakanlah peristiwa yang telah berlalu. Telani. Aku kemari untuk memadam kesan buruk yang kubuat kerana tak usul periksa. Dalam dunia ini banyak racun berupa penawar. Walaupun penawarku minum telah menjadi racun, kasih yang kupuja telah menyiksa jiwa. Tapi ku ingin mengekalkan kesan itu hingga kemati, sebagai membuktikan kasihku yang suci dan tak berbelah bagi. Janganlah bimbangkan saya yang hanya penari hina.
Biarlah saya pergi. Wahai Kelani, hai, sampai hati kau. Tak kasihkah kau padaku? Ya. Kali ini Lani tetap masuk dalam perangkap Datuk. Dengan berkat untuk Pawang juga. Tapi jangan lupa serbuk tadi campur dalam makanan Telani supaya Telani tak lepas dari tangan Datuk. Itu senang. Dalam pelayaran nanti, sayalah raja dan macam kuning. Hitam putihnya akan mudah saya mencorakkan. Baiklah, biar saya manggil Telani dulu ya. Silakan. Baik. Sudah puas aku meraih. Menarik segala kata yang terlanjur. Tapi nampaknya kau tak mengindahkan rayuanku itu. Apa boleh buat? Barangkali memang setakat indah saja pergaulan kita. Selamat jalan, Kelani. Tok Yahya, dah lama sampai? Baru dah. Kelani, dah habis kau berkemas? Sudah sampai masanya kita nak belayar. Bang Yaya. Makcik, saya tak jadi balik ke Bentan. Kenapa budak ini? Jangan olok-olok. Benar kan? Benar, Makcik. Telani. Betulkah begitu? Hatiku sayang. Tak apa. Kalau Telani tidak jadi belayar ke Bintan, batalkan saja angkatan itu. Ampun tuanku, upacara lancang kuning belayar Pakik telah laksanakan. Sekiranya dibatalkan. Panglima Ali dan Panglima Yahya. Tuanku. Buatlah persiapan. Bawalah hulu balang yang gagah perkasa bersama-sama dengan kamu. Berangkat dengan segera. Nyunyun dekat, tuanku. Jangan! Kita persembahkan pada Sultan. Baik. Angkat ya! Jalan! Ali, buang kerisnya. Ya. Jalan! Tegas. Kita ke sini. Bisa dia. Kau jaga dia, aku cari yang lain. Baik.
dia! Saya malu, Tok Pawang. Malu karena kecundang merebut kekasih dan pangkat. Kalau saya tak dapat, biar sama-sama tak dapat. Jangan turut nafsu, Datuk. Sekali jerat tak mengena, jangan serik menabur umpan. Membuang masa, umpan habis, pelanduk bertambah liar. Alangkah bisa racun dapat ditawar. Takkan seliar pelanduk seekor tak dapat dijinakan. Tapi berkehendakkan Datuk berusaha sedikit. Usaha? Macam mana? Kalau Datuk sanggup mencuri baju dalam telani yang masih ada bekas pelungnya, berani hamba katakan, telani mesti dapat ke tangan Datuk. Ini berarti ikhtiar kali yang kedua. Baiklah.
Adik. Sudah kurangkaikan kata seindah dapat. Bagai abang berhuma dalam makrifat. Abang sajalah pujaan hatiku. Telani sanggup sehidup semati. Siang dan malam terbayangkan wajahmu yang telah bertakhta di lubuk hatiku. Benarkah, Bang? Sumpah. Adindaku, abang juga tidak yang lain. Hanyalah Telani seorang yang menjadi kenang-kenanganku. Mengayani, janganlah. Biar hamba habiskan dua mereka. Karena mereka telah membuat sumbang dan menyalahi sisi agama. Jangan. Perbuatan ini tidak bijak. Kita akan ketengahkan perkara ini. Kamu telah melanggar sempadan. Perbuatan kamu itu telah melanggar adat dan syarak. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun sembah Patik harap diampuni. Tidak lain kesalahan yang Patik lakukan selain daripada memadu kasih sejati. Memadu kasih sejati? Kasih sejati! Telani, benarkah kamu kasihkan Yahya? Ampun, tuanku. Sembah derhaka Patik sembahkan. Kiranya hendak dihukum, hukumlah Patik bersama. Patik telah pun memutuskan kata hati. Datuk Yahya lah pilihan hati Patik. Ampun tuanku, sekiranya ini satu kesalahan besar. Patik sembahkan jiwa dan raga Patik ke bawah duli. Hukumlah Patik tuanku. Beta ingin menjadi raja yang adil. Tetapi mengapa keadaan berlaku begini kejam? Dan mengapa ini semua mesti berlaku di hadapan mata Beta? Ampun, tuanku, beribu-ribu ampun. Patik pohonkan limpah kurnia tuanku jua. Berilah Patik kesempatan untuk Patik hidup bahagia. Dengan kekasih pilihan hati Patik, ampun tuanku. Tuanku, kasih Patik berdua tidak berbelah bagi tuanku. Kiranya tidak diizinkan tuanku, pancunglah Patik tuanku. Rela Patik berdua mati bersama. Tuan, kalau sudah begitu, kemauan kamu, Telani, apa boleh buat? Mudah-mudahan kamu hidup bahagia. Ya, tuanku, Telani, sebagai menjaga maruah kamu, kawinlah. Hah? Bang Yahya. Ini aku Telani. Sekarang kamu berdua telah menjadi suami istri. Baik-baiklah menjalani hidup. Terima kasih, Mak Inang. Memang begitulah tujuan saya. Hendak saya hidup semati dengan Telani. Hancur daging tulang bercerai. Kasih saya sampai kematian. Alah, Bang Yahya ni tak percaya lagi dia. Hendak diraju
kepada orang takkan kasih, takkan kasih, takkan tidak. Apa dirajut kepada orang takkan kasih, takkan kasih, takkan tidak. Rayu-rayu nampak? Abang Yahya. Kau nangis? Tak. Mengapa kau nangis, Ratai? Budak ni. Tata tak menangis. Mengapa? Apa sebabnya? Beri aku tahu. Dialah teratai seorang yang tahu. Saya tak ucapkan selamat pengantin baru. Ratai, apa maksudmu? Abang Yahya, selama ini saya menari tidak bergendang, berdayung tidak bersampan, bercinta hanya dengan bayangan. Hai Teratai, aku tak tahu kau ada menyimpan mutiara suci di hatimu. Kau kupandang tak obah sebagai adik kandungku. Kau marah aku? Tidak, saya tak marahkan abang. Saya hanya kesalkan diri saya sendiri. Tapi lupakanlah itu semua. Maafkanlah saya kerana telah mengganggu kegembiraan abang. Aku yang harus meminta maaf kerana telah menghancurkan harapanmu. Tak apalah, bang. Kerana barangkali kita tiada jodoh. Walaupun begitu, saya doakan terbangkitlah kehidupan abang, suami istri. Ratai, aku tak tahu apa yang nak kuucapkan. Sungguh suci hatimu. Pandanglah aku dan Telani sebagai saudaramu. Ya. InsyaAllah, bang. Terima kasih, Teratai. Marilah aku antar kau pulang. Jadilah makan asam mangga tu.
Nanti anak yang dikandung masam pula mukanya. Takkanlah makan buah asam muka anak jadi masam pula. Bang, semalam saya mimpi anak yang saya kandung itu perempuan, tak bang? Iya kak. Selalu kalau mimpi artinya terbalik. Kalau mimpi anak perempuan, jadi anak kita nih tentulah laki-laki. Perempuan lah bang. Saya suka anak perempuan. Betul. Baik. Pegang ya. Orang dalam. Kalau lagi ke perempuan. Hah? Segala. Kembar deh. Alah bang. Janganlah cakap begitu. Saya takut beranak kembar. Nanti mati. Tidak sayang. Abang hanya bergurau. Takkanlah abang suka berani mati. Maaf abang ya. Perut abang pun dah lapar. Marilah makan. Marilah. Ampun tuanku. Negeri Lingga yang di bawah naungan ke bawah Duli telah lewat 2 purnama, belum lagi menghantar opti. Jadi, apa bicara memandang? Pada bicara Patik, tuanku, boleh juga kita mengantar utusan ke sana. Kalau demikian bicara memandang, siapa agaknya yang layak boleh memegang amanah sebagai utusan? Ampun tuanku. Pada pandangan Patik, Datuk Pegawai Alang Yahya lah yang layak menjadi utusan. Kita juga berpendapat demikian. Datuk Alang Yahya, Tuanku, bagaimana? Sanggupkah kamu? ampun tuanku. Jika Patik yang tuanku titahkan, akan Patik junjung di atas batu jemala Patik. Bagus. Buatlah persiapan. Berserai. Dinda, doakanlah supaya Kakanda selamat pergi dan selamat kembali. Ya. Doa selamanya untuk keselamatan Abang. Maafkan Telani saya dan Batin. Sekiranya Telani ada membuat kesalahan. Telani, tak salah bercakap begitu. Abang pergi bukannya lama, hanya ke Lingga saja. Janganlah bersedih. Abang Yahya nak belayar. Tak baik kalau diantar dengan air mata. Salah teratai, bukan kusengajakan. Teratai, sepeninggalanku, tengok-tengokkanlah Telani. Dan datang-datanglah ke rumah selalu. InsyaAllah, Bang. Kau juga, Ali. Tolonglah tengok-tengokkan Telani. Jangan takut, Yahya. Kau dan aku telah mengaku saudara. Takkan aku nak biarkan Telani pula. Terima kasih, Ali. Sama-sama, Yahya. Datuk, semuanya dah siap, Datuk. Baiklah. Telani. Abang pergi ya, Telani. Bang Yahya. Tataplah muka Telani puas-puas. Ampunkan Telani, Bang. Telani. Janganlah berkata begitu. Manalah tahu, Bang. Nyawa di tangan Tuhan. Telani rasa cukup, Bang. Bimbang melepaskan Abang. Abang juga begitu. Cukup bimbang hendak meninggalkan Telani. Tetapi, apa boleh buat? Kewajipan memaksa. Baiklah, Bang. Sama-sama kita berdoa. Jangan lupa pesan Telani. Telur penyu ya, Bang. Sebiji pun cukuplah. Abang akan carikan. Selamat tinggal, Telani. Bang Yahya. Teratai, Ali, tolonglah tengok-tengokkan Telani. Baiklah, Bang. Abang pergi.
Selamat jalan, Pak. Lani? Lani? Siapa? Buka pintu. Tunggu sekejap. Siapa? Saya. Bukalah. Oh, Datuk Panglima Ali. Mak Inang mana? Mak Inang baru ke istana. Ada apa hal, Datuk? Baguslah. Aku ada sikit hal nak beritahu kau. Yahya tak ada di rumah. Berilah aku kesempatan. Kesempatan? Apa maksud Datuk? Maksud lama, Lani. Aku rindu madu kasihmu. Berilah aku setitik untuk menyegarkan jiwa yang merana. Datuk, lupakah Datuk yang berhadapan dengan Datuk ini isteri dari seorang sahabat yang mengaku saudara kepada Datuk? Oh, sahabat, saudara, semua tolak lebih. Selagi Telani belum dapat ubati rindu kasihku, dunia ini tiada artinya padaku, Telani. Kalau harimau itu ganas, Datuk lebih ganas lagi dari binatang buas itu. Hai Telani, apapun kau kata akan kuterima. Asal saja kau sanggup memenuhi hajatku. Andainya kau sanggup, akan kurampas kau dari tangan Yahya. Lagipun kau sebagai seorang penari, apalah salahnya kalau kau hiburkan hatiku? Bagaimana? Telani, memang hamba telah agak. Datuk seorang yang berani. Manusia yang beginilah yang hamba idam-idamkan. Kalau sungguh Datuk berhajat, boleh Datuk tunggu sekejap, biar hamba ke bilik bersiap-siap. Tak usahlah bersiap-siap benar, Cik Telani. Sebarang saya tak memilih, Cik Telani. Ah, Datuk, gunung telah di depan mata. Apa benar hendak dilelah? Sabarlah. Terimalah obat rindu. Jangan memandang mudah kepada perempuan penari. Aku rela mati daripada mengeluarkan suami. Sekarang keluar. Alang. Abang, kalau diharapkan menjadi pagar, jangan lama kembali. Apa kau mau kembali? Abang, apa di sini? Ingat, kalau Abang Yahya balik nanti, akan kau tahu langit tinggi rendah. Aku tak gentar itu semua. Sebelum Yahya pulang, akan kuhabiskan kau terlebih dahulu. Abang, dunia begini luas. Mengapa sampai usaha Abang melepas dada? Diam, kau juga akan kuhabiskan nanti. Malu. Abang, kalau Abang hendak bercerminkan bangkai seumur hidup, bunuhlah kami berdua. Tak malukah Abang berkelakuan begini? Sebelum orang lain tahu, lebih baik Abang keluar. Iya. Tapi ingat, aku berundur bukan berarti kalah. Aku berundur untuk melangkah. Awas! Malu tebusannya darah. Telani, aku tak sangka
Abang Ali jadi begini. Janganlah bimbang. Aku akan selalu di sampingmu. Bila Abang Yaya balik nanti, akan kau tahulah langit tinggi rendah. Bila Abang Yaya balik nanti, akan kau tahulah langit tinggi rendah. Bila Abang Yaya balik nanti, akan kau tahulah langit tinggi rendah. Saya datang bukan nak menangkap. Saya datang nak upakat. Kau anjing pemburu. Apa pakai yang kau mau? Jangan kata begitu. Lupakah setelah melepaskan tuan hamba dulu? Aku ingat. Jikalau tidak sudah tentu aku cancang tubuh kau. Berkata benar. Apa tujuan kau? Berilah peluang saya berkata. Sebagai seorang sahabat, ini ada peluang baik untuk tuan hamba. Baik, sekarang katakan. Ingat tak, orang menangkap tuan hamba dulu? Ya. Kawan kau bukan? Ya, tuan hamba tentu mahukan emas yang banyak. Dia sekarang sedang pergi ke Lingga, mengambil emas sebagai ufti. Dan dia hanya membawa 10 orang saja bersamanya. Adakah ini sebagai perangkap? Tidak. Nyawa saya bertaruhnya. Sebenarnya, saya telah bermusuh dengan orang itu. Saya mau tuan hamba serang dan bunuh dia. Semasa di dalam perjalanannya, pulang dari Lingga. Orang itu bernama Alang Yaya. Sampaikan sembah salam beta Sultan Lingga yang takluk di bawah pemerintahan Sultan Siak. Karena telah terlambat mengirim mas opti. Sebenarnya, minggu hadapan beta cadangkan mengantar mas opti ini. Datuk Bendahara, terimalah persembahan beta. Ampun tuanku, titah perintah tuanku akan patik persembahkan kepada yang di-Pertuan Patik Sultan Siak. Ampun tuanku, terima kasih. Datuk Bendahara, sementara mereka berada, adakan jamuan meraihkan mereka pulang ke negeri Siak. Kita dijunjung tuanku. Mak Inang, apa kabar Telangi? Beta dengar dia sudah mengandung. Benar, tuanku. Dan Pacal itu ada di dalam keadaan sehat. Sungguh beruntung Alang Yahya. Baiklah. Mohon patik, tuanku. Semenjak Telani kawin, istana Siak ini gelap gelita. Sebagai bumi kehilangan matahari. Ampun tuanku. Pada pendapat Patih, rasanya tak boleh dibiarkan istana ini gelap sepanjang masa. Apa maksud memandang? Tuanku, adat halaman dengan jambangannya, adat bulan dengan bintangnya. Tuanku, adat raja dengan permaisurinya. Kalau yang patah akan dibetulkan, kalau yang hilang ada gantinya, tuanku. Adakah itu soal lama yang memandang ulangi? Patih orang tua dan penasihat ke bawah dulu. Kiranya ada persetujuan tuanku. Mulai juga kita ulangi kerja meminang Putri Nilawati, putri dari Raja Martapura itu. Telah berkali-kali meminta persetujuan dari beta. Kalau begitu, pergilah memandang ke Langkat
untuk memberitahu ke Kanda Beta akan perkawinan ini. Titah perintah tuanku akan Patih laksanakan. Dan Panglima Ali, Beta tugaskan Datuk menjadi utusan peminangan. Buatlah persiapan. Gunakanlah lancang kuning untuk berlayar ke Martapura. Titah perintah tuanku terjunjung di atas batu Malapati. Bermohon Patih tuanku. Pawang, saya mau pertolongan yang akhir dari Tok Pawang. Pertolongan? Apa lagi, Datuk? Saya hendak membayar hutang. Hutang malu yang tercoreng di muka saya ini. Hamba kurang paham, Datuk. Saya mau Tok Pawang sembahkan kepada Sultan. Katakan, Tok Pawang mendapat alamat. Kerana telah 2 kali lancang kuning dibatalkan daripada dak belayar. Maksud Datuk? Begini, katakan lancang kuning mesti disemah dengan darah perempuan bunting sulung. Kalau tidak, pelayaran tergendala dan Sultan akan mendapat bencana. Darah perempuan bunting sulung? Ya, maksud saya Telani. Telani? Ya, Telani. Hamba tak berani, Datuk. Hamba tak pernah mendatang sembah dusta ke bawah duri ini. Lagipun, bukankah Telani itu istri sahabat baik Datuk? Tok Pawang, telah beberapa kali saya meminta pertolongan untuk mendapatkan Telani. Pembohong, ilmu Tok Pawang semata-mata karun. Akhirnya, saya juga yang putih mata. Hamba telah ikhtiar dengan sedaya upaya. Tetapi... Kalau Tok Pawang tak turut kemauan saya akan semah lancang kuning dengan darah Tok Pawang. Datuk, tolong hamba, Datuk. Jangan bunuh hamba, Datuk. Datuk. Begini, tuanku. Berkenaan lancang kuning, lancang itu lancang pusaka. Dan telah pun 2 kali dibatalkan daripada dak belayar. Jadi, Patih telah bermimpi mendapat alamat, yaitu lancang kuning berkatakan korban, tuanku. Korban? Hanya itu saja? Biasanya pada hari raya haji saja kita membuat kurban. Ini lancang kuning pun berkanakan kurban. Ada-ada saja. Ampun, tuanku. Tetapi lancang kuning berkehendakan. Ampun, tuanku. Maksud Pawang, kurban yang dikehendaki ini ialah sebagai semahan dan memujuk penunggu lancang pusaka itu. Ampun, tuanku. Kurbankanlah apa saja yang dikehendaki, asalkan lancang kuning dapat dilancarkan ke air. Tetapi bendahara Kelangkat belum balik. Siapa pula yang nak menyelenggarakannya? Tuanku, surut dan pasang tanggungan pantai, panas dan hujan tanggungan bumi. Patih sebagai panglima di negeri tuanku, seandainya diberi kuasa, akan tanggungan Patih lah kerja itu. Patih sanggup melaksanakannya. Ya, mengapa tidak? Kita serahkan saja perkara ini atas kebijaksanaan Datuk. Titah perintah tuanku terjunjung di atas batu Jumalapati. Baiklah, Datuk. Segera kerjakan. Bermohon Patih, tuanku.
Abang Yaya baliklah. Aku nak terperanjatkan dia. Aku akan bungkus baju seluar kecil-kecilnya dan akan kuhadiahkan padanya. Kalau dia buka bungkus itu nanti tentu dia ketawa. Itu pun kalau aku belum melahirkan anak. Kalau aku dah melahirkan anak, agaknya dia terus menimang anaknya. Iyalah, balik-balik saja dapat menimang anak. Apa yang tak suka? Ada hal apa, Datuk? Adakah berita buruk mengenai suami hamba? Hamba kurang periksa. Tapi hamba diperintah memanggil Cik Puan. Kerana Sultan nak berjumpa di pantai dekat Lancang Kuning. Sultan nak berjumpa? Apa gerangan hajatnya? Hamba tak tahu, Cik Puan. Baiklah, biar hamba ambil selendang dulu. Teratai, kau ikut Sarmala temankan aku. Yalah. Baju anak aku. Terpijak-pijak. Kak. Ada hal apa agak Anak Rani? Entah, aku pun tak tahu. Silakan, Cik Puan. Mana tuanku? Ya tak iya, tak nampak pula. Aku sebagai wakil sultan manggil kamu. Selesai. Apa kabar sini? Pergi balik. Hamba yang mengajak. Apakah hanya hamba dipanggil, Datuk? Keluar. Mana pergi? Abang ni, apa Kau. Tangkap dia. Kenapa hamba yang ditangkap? Aku menjalankan titah sultan. Lancang Kuning berkandakan korban. Mesti disemah dengan darah perempuan Budi Sulu. Dan kamu terpilih untuk menjadi korban Lancang Kuning. Ya Allah, Teratai, tolonglah aku, Teratai. Abang, apa abang gila kan? Mengapa telahnya mesti menjadi manusianya? Balik. Biarlah hamba menyembah, meminta nyawa kepada Sultan. Tak banyak berbuat juga. Bawa dia, jalan. Abang! Kau binatang. Pergi balik. Abang yang binatang, seorang sahabat yang curang. Kau yang meminta Sultan, takkan tak boleh abang melindungkan Rani isteri sahabat abang? Selesai. Aku perlu kamu sama nanti. Pergi balik. Carilah mati sama. Abang tak kesian kata Rani sedang mengenal. Cik, kau jangan cuba budak aku. Balik itu. Keluar. Balik. Lepaskan abang. Tolonglah, kesihanilah hamba. Kalaupun ia hamba diperintah menjadi korban, tunggulah sampai suami hamba pulang. Minta dikasihani. Aku tak dapat membalas segala budi baik yang telah kau tabur selama ini. Sekarang, terimalah habuanmu. Kesihanilah hamba. Keluar! Ikan dia dulu Lancang Kuning. Kesihanilah hamba. Minta kan? Puas juga aku mencari telur penyuni untuk istriku yang sedang mengandung. Akhirnya dapat juga ya. Ya, Tuk. Kadang-kadang memang payah nak mencari kesenangan orang mengandung ni. Mari.
Cara mustahil. Cara mustahil. Anak-anak semua. Tuan! 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 Sudah jumpa Sultan. Kamu siapa? Tolonglah Lekas. Hamba bernama Teratai, adik Panglima Ali. Hamba mesti berjumpa Sultan. Tak boleh. Tak boleh. Tolonglah, hati-hatilah hamba. Bang Yahya! Bang Yahya! Abang Yahya? Jangan beram kubur. Tolong! Kenapa kau pergi? Hei! Hamba tak sampai hati dah. Tak sampai hati. Lebih! Siapa kita sampai hati? Serap! Angkat dia, naikkan atas kuning. Angkat! Siapa yang engkar kita Sultan? Lebih baik mati. Telani yang dijadikan korban lancang kuning. Ampun, tuanku. Patik mohonkan beribu-ribu ampun. Suratkanlah kembali perintah tuanku itu. Dan kianilah pasal Telani. Tidak. Kita tidak memerintahnya. Mana Temenggung? Mana Temenggung? Kamu pergi panggil dia sekarang. Lekas. Lekas, tolong! 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 Lekas, tolong! Lekas! Jangan ganggu bunuh! Kita semua sudah terlambat. Mari ikut aku tangkap Pawang. Lani! Lani! Kurungkan Pawang berdebak ini di bilik kurungan. Ampun tuanku. Ampun beribu-ribu. Ampun tuanku. Patih tak dipaksa oleh Datuk Panglima. Beta berdiri sebagai raja. Mengapa tidak diadukan sebelum perkara ini berlaku kepada beta? Temenggung. Tuanku. Beta tahu matinya saja Panglima Ali bila dia balik nanti. Kurungkan Pawang berdebak ini. Lekas. Beta tidak mau melihat mukanya. Menjunjung kita, tuanku. Bawa. Ya. Oh, Datuk.
Apa kabar, Datuk? Baru balik? Baru balik. Kenapa nih? Hamba dapat kemalangan, Datuk. Diserang Lanun. Hanya kami berempat saja yang selamat. Diserang Lanun? Ya. Boleh hamba menghadap? Jangan. Baginda sedang beradu. Besok sajalah menghadap. Baiklah. Bolehkah hamba amanahkan Mas Ukti ini kepada Datuk? Kerana berbahaya jika hamba bawa balik di malam hari. Terima kasih. Boleh. Itu apa? Ini telur penyu, Datuk. Isteri hamba Telani mengidam nak memakannya. Hanya sebutir saja yang tinggal. Yang lain semua telah terkorban. Kalau begitu, biarlah hamba minta diri dulu, Datuk. Baiklah. Silakan. Ya. Ya, Datuk. Ya. Tak apalah. Sabar. Besok saja. Iyalah. Hai Telani, patutlah pemergianku kau tangisi. Rupanya kau nak meninggalkan aku. Hai, alangkah seksanya kematianmu, Telani. Anakku yang tidak berdosa juga turut menjadi korban. Sabarlah anakku, Yahya. Apalah gunanya hidupku lagi? Kecundang kalau aku hanya berpeluk tubuh. Telunjuk lurus kelingking berkain. Apa yang kau nak lakukan, nak? Mainang! Abang Yahya! Buat apa kau kemari? Kau juga sama dengan abang kau. Janganlah kau pura-pura menangis. Aku tahu. Kau juga suka Telani mati supaya aku mengambil kau menjadi istri. Abang Yahya, sampai hati abang menuduh teratai demikian. Demi Allah, saya tak terniat begitu. Kau telah tersalah sangka, Yahya. Kesian teratai. Dialah yang jadi galang ganti dan bersusah payah di masa kematian Telani. Maafkan aku kerana aku tak dapat menahankan kemarahanku terhadap kejadian ini. Ya, aku salah sangka dan telah terkasar pada dirimu. Abang Yahya.
Saya mau tahu yang sebenarnya. Sama ada Sultan masuk campur tangan atau tidak dalam perkara ini. Iya. Apa yang kau maksudkan ini, nak? Kalau berpesan diturut, kalau berhutang dituntut. Iya. Pikir dulu, nak. Karena pikir itu pelita hati. Tolong, jangan diganggu tujuan saya. Apakah tujuan Abang Yahya, Mak Inang? Alang Yahya, apa kabar? Wahai Panglima Ali, kalau sewaktu kau berangkat dulu tak kuhantar. Tetapi kembalinya kau hari ini kutunggu-tunggu. Terima kasih Yahya. Ali, kau lupa barangkali aku kenalkan. Akulah suami Telani yang kau inayakan itu. Yahya, jangan pula kau nak menyalahkan aku. Telani jadi korban ialah titah Sultan. Kau yang berhutang, mengapa pula Sultan yang kau cakap membayarnya? Aku datang menuntut hutang. Cabut kerismu supaya dapat kita membuat kira. Lepaskan Alang Yahya. Semua, tuanku, Rampas kes penebah itu. Ampun tuanku, Alang Yahya telah mendakar dan menyerang angkatan di Asahan tuanku. Lepaskan Alang Yahya. Dan peminangan tak selamat diterima tuanku. Peter tak mendengar semua. Kamu tahu ni, Peter. Kamu tak akan dapat lari dari kenyataan. Tuanku, kalau salah pun takkanlah pati. Pawang segala puncak angkaranya. Bawa Pawang kemari. Segala-galanya Pawang telah menyatakan kepada Peter. Sebab itu, Peter bawa Pawang berdebahnya kemari. Karena Peter tak mau kaki kamu yang lagi situ menjejak istana Peter lagi. Tapi kita ke bawah diri juga yang pati lakukan. Sampai hati kau membunuh Telani. Kerana Telani tak maukan kau.
Puas hatiku teratai. Segala hutang piutang telah aku jelaskan. Tapi aku akan kering dibakar rindu. Rindu seumur tidak berlaku. Sudah lama Yahya. Perkara yang lampau jangan dikenang jua. Marilah pulang supaya luka abang dapat kuobati. Marilah bang. Marilah Yaya.